A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang dimuliakan, yang berbahagia Tuan Nazir, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan imam, seluruh pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, seterusnya yang saya muliakan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sambung pengajian kita dalam tafsir surah Yasin. Malam ini mula ayat yang ke-48. Betul? Dah tak ingat dah. Tapi saya tanda kat situ. Betul? Betul lah tak? Anak murid ikut ustaz je. Baik tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kekuatan sihat tubuh badan, dan gunakanlah kesempatan yang ada ini untuk kita melaksanakan perkara-perkara yang telah diperintahkan kepada kita. Dalam erti kata yang lain, kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak melakukan ketaatan, banyak kali kita melakukan kebaikan-kebaikan, dan yang buruk, yang tak baik itu kita hindari, kita tinggalkan. Kita datang ke masjid, kita melakukan perkara-perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita sambung pengajian kita dalam tafsir surah Yasin, mula ayat 48. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan apabila mereka diingatkan akan huru-hara dan balasan akhirat, mereka bertanya secara mempersenda, bilakah datangnya hari akhirat yang dijanjikan itu? Jika betul kamu orang-orang yang benar, maka kami sedia menunggu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa orang-orang yang tak beriman, mereka mempersendakan orang-orang yang beriman. Antara persendaan mereka, mereka sentiasa mengejek, bila lagi kiamat, bila lagi kiamat, kami sedia tunggu. Gitulah lebih kurang bahasanya. Setelah kita membicarakan dan membincangkan tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka menafkahkan ataupun membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mempersenda juga. Allah Taala juga menjelaskan bahawa telah datang banyak ayat-ayat dan keterangan-keterangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berpaling, mereka tidak mahu mendengar, mereka engkar. Lalu mereka mempersenda orang-orang yang beriman. Mereka kata, bila disebut kepada mereka, diingatkan tentang hari akhirat ini, yang tak beriman ini, mereka akan bertanya, bila lagi? Tak ada kiamat pun. Seolah-olah dia menunggu kiamat tersebut. Sekarang ni, kita ni berada di akhir zaman, umat akhir zaman. Dan umat akhir zaman ini juga merupakan umat yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita tanda-tanda hampirnya kiamat. Kiamatnya ada dua. Satu, kiamat yang betul-betul kiamat. Dan kiamat yang paling hampir kepada manusia ialah kematian. Yang betul-betul hampir dan dekat dengan manusia adalah kematian manusia itu sendiri. Justru manusia yang mempersendakan Islam ini, mereka tertanya-tanya, bila kiamat? Bila kiamat? Tunggu dia mati. Dia mati itu permulaan kiamat dalam kehidupan dia.
Hari ni kita dah tengok macam-macam tanda dekatnya dan hampirnya kiamat. Tanda kiamat ni dia ada dua. Satu tanda kecil, satu lagi tanda besar. Tanda kecil ni dah banyak dah Allah Ta'ala tunjuk pada kita pada hari ni. Banyaknya perlakuan dan perbuatan maksiat derhaka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Peluk, cium, romen apa semua ni banyak dah. Tak payah dah kita bincangkan sebab banyak berlaku dah. Ni di antara tanda-tanda kiamat. Hilang rasa malu. Tak malu melakukan maksiat. Amanah yang diberikan, dipersia-siakan. Manusia berlumba-lumba membina binaan tinggi-tinggi. Nabi kata, ya tatawuluna fil bunyan. Mereka bersungguh bina. Siapa dia? Dapat bina binaan yang paling tinggi. Berlumba-lumba. Dulu masyarakat Arab berkaki ayam, badui. Tak kenal bangunan hak tinggi-tinggi. Sekarang kita tengok bangunan dibina tinggi-tinggi. Burjul Arab ke apa? Buruj. Burjul Arab tu menara paling tinggi di dunia. Oh, dulu kita gah juga mencipta bangunan hak tinggi, tapi tak lama habis potong demo dah. Kita sekarang jatuh nombor berapa dah? Ni masih banyak lagi. Manusia cuba untuk membina binaan-binaan yang tinggi-tinggi. Manusia berpakaian tapi macam telanjang. Tengok macam pakai baju, tapi tengok perhati molek, memang telanjang. Nampak tu. Nak kata pakai baju, nampak macam telanjang. Nak kata telanjang, dia nampak pakai baju. Ni manusia zaman sekarang. Nyanyian-nyanyian banyak, hiburan banyak, pesta-pesta, berbagai-bagai maksiat. Ulama tidak dihiraukan. Ni di antara tanda-tanda kecil hampirnya kiamat. Manusia makin jauh dengan agama. Nanti akan timbul pula tanda-tanda besar hampirnya kiamat. Apa dia? Keluarnya Dajjal. Dajjal keluar dan mengajak manusia ke arah kejahatan. Manusia pakak ikut Dajjal. Yang dah tahu amaran apa semua ni, pakak ikut juga. Sebab tu kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi ajar, minta mohon perlindungan daripada Allah supaya kita selamat daripada fitnah hidup dan juga fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal dahsyat. Siapa-siapa yang ikut Dajjal, maka dia akan selamat sekejap atas dunia ni, tapi dia akan terjerumus ke dalam lembah kebinasaan. Kemudiannya lepas Dajjal turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bersama umat Islam memburu Dajjal dan sebagainya. Kemudian munculnya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi lah yang akan bersama-sama dengan Nabi Isa alaihissalam memburu Dajjal, sehingga Dajjal melarikan diri. Mengikut satu riwayat, dia melarikan diri, dan sehinggalah waktu subuh, ketika mana azan subuh dikumandangkan, kemudian diiqamahkan, maka Imam Mahdi akan memimpin dan mengimamkan solat subuh ketika itu. Walaupun ketika itu Nabi Isa ada, tapi Nabi Isa memberi laluan kepada Imam Mahdi supaya mengimamkan solat subuh, kerana memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam masa tu sembahyang subuh ramai. Saya ulang balik. Umat Islam masa tu sembahyang subuh ramai. Nak tunggu umat Islam boleh sembahyang subuh mari ramai super Jumaat, jauh lagi tuan-tuan. Jauh lagi. Tapi bukan bermakna kiamat tu jauh lagi. Tak bermakna begitu. Kiamat yang paling dekat saya sebut tadi apa? Mati seseorang. Selepas sembahyang subuh, maka mereka akan memburu Dajjal sehinggalah ke satu tempat di Ain Jalut, berhampiran dengan Tel Aviv, ibu negara Israel sekarang. Maka disitulah Dajjal akan dibunuh. Lalu disitulah di antara tanda-tanda hampirnya kiamat. Dan kemudiannya berlakulah matahari naik sebelah barat dan sebagainya. Masa tu pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan marilah sangkakala. Jadi orang-orang yang tak beriman ini, mereka mempersenda. Dikatakan, mereka kata, mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Bila lagi kiamat? Bila lagi kiamat? Cakap gedebe tu sombong pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khuzuhum wa hum yakhsimun. Mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan yang dengan secara mengejut akan membinasakan mereka semasa mereka dalam keadaan leka
bertengkar, merundingkan urusan dunia masing-masing. Yang mereka tunggu tu, yang mereka tanya bila lagi tu, Allah Ta'ala kata hanyalah satu pekikan. Allah Ta'ala boleh mematikan mereka dengan satu pekikan. Di awal dulu kita dah bincang bagaimana penduduk Antakiyah ni semua sekali mati binasa sebab satu tempikan, pekikan. Dipekik, dijerit, mati belaka. Allah Ta'ala juga sebut ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Yang mereka tunggu kiamat tu cuma satu pekikan dan juga satu jeritan yang secara mengejut akan membinasakan mereka. Semua mereka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan leka dan juga bertengkar. Masing-masing sibuk dengan urusan dunia, datangnya pekikan sangka kala yang pertama, mati habis manusia ni. Tak ada tinggal apa dah. Masa tu tak ada tinggal apa. Bahkan kematian kita pada hari ni pun tak ada tinggal apa. Datang je masa, datang je ajal, mati. Elok je. Pagi tadi ustaz, saya makan dengan dia. Ustaz tu pagi tadi. Dia mati asar tadi. Pagi tadi memang hidup lagi. Datang saat kematian, habis. Sebab tu kita dengar macam-macam kematian. Ada orang mati terbenam, ada orang mati kena bunuh, ada orang bunuh orang, lepas tu dia bunuh diri dia. Macam-macam. Mula-mula elok dia bunuh orang, lepas tu dia bunuh diri dia, mati juga. Ada orang bunuh orang, dia bunuh diri dia, tak mati dia. Ada orang telan racun, tak mati. Sebab saat tu belum sampai. Ada orang mati tengah makan, ada orang mati tengah main bola. Main bola, tengah main bola. Uish, macam mana tengah main bola mati? Tu tengah berlari, jatuh, mati. Ada orang mati kadang-kadang tengah tidur, mati. Tidur elok, gerak, mati. Habis nyawa gitu je. Ada orang kadang-kadang tak ada sakit apa. Doktor kata tak ada sakit benda dia ni. Darah tinggi, tak ada kencing manis, tak ada jantung elok apa semua. Macam jantung orang muda. Tapi mati. Sebab umur dah 98 tahun. Mati sebab apa? Mati sakit tua. Tua tu tak sakit. Dia tak ada sakit apa. Tapi dah sampai masa dia. Sampai masa mati, kena mati manusia ni. Justru mati ni bila datang saat dia, siapa-siapa pun tak boleh tunggu. Siapa-siapa pun tak boleh tangguh. Begitu juga dengan tiupan sangkakala, Allah Ta'ala kata yang mu tunggu kiamat ni, Allah Ta'ala hantar satu pekikan, maka semua sekali mereka akan mati. Ketika mereka mati tu, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Maka dengan itu mereka tidak berpeluang membuat sebarang pesanan, wasiat atau lainnya. Dan kalau mereka berada di luar, mereka tidak sempat kembali kepada keluarganya. Masa saat tu datang, Allah Ta'ala sebut, masa tu bila kematian tu datang, satu orang pun dia tidak mampu untuk meninggalkan pesan ataupun wasiat. Kalau dia keluar, dia tak sempat nak balik berjumpa dengan ahli keluarga dia. Hari ni ramai dah orang keluar rumah, tiba-tiba itulah keluar rumah dan itulah dia pertemuan akhir dia dengan ahli keluarga dia. Tak ada nak balik. Tak boleh nak balik pun. Bila saat tu sampai, siapa-siapa pun masa tu dah tak boleh dah nak bagi pesanan dan tak boleh dah nak bagi wasiat dan sebagainya. Fala yastati'una tawsiyah. Mereka tak mampu lagi nak menyampaikan apa-apa peringatan dan juga wasiat. Masa tu usah kata wasiat apa semua pun tak boleh nak buat dah. Nak beramal tak boleh, nak bersedekah tak boleh, nak bertaubat tak boleh. Nak buat apa pun dah tak boleh dah. Sebab apa? Sebab bila kita ni telah meninggalkan detik tu, kita tak boleh undur balik. Sama macam kita keluar daripada rahim mak kita, kita tak boleh nak patah balik, masuk balik dalam rahim mak dia. Siapa yang ada dalam masjid ni, dia pernah 2 kali duduk dalam rahim mak dia. Dia tubik atas dunia, keluar, nak masuk pula. Tak nak tubik. Tak ada tuan-tuan. Dia tak boleh gostan, dia tak boleh undur. Dah keluar, pindah daripada alam rahim sampai ke alam dunia, dia tak boleh nak masuk balik, nak gostan balik, masuk ke alam rahim.
Begitulah manusia dah duduk di alam dunia, dia berpindah ke alam barzakh, dia nak pindah balik, nak masuk balik ke alam dunia, tak boleh dah. Tak boleh dah. Kecuali mereka-mereka yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala ceritakan ada manusia dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam tempoh yang lama, dia tinggal dunia ni, kemudian dia hidup semula. Ada dalam kisah Baqarah, kisah sembelih lembu Bani Israel tu, ada anggota lembu tu, kalau kita baca tafsir, anggota lembu tu ada ulama kata dipukul. Orang yang mati itu dipukul dengan lidah lembu. Ada ulama kata dipukul dengan ekor dia. Justru orang yang mati itu hidup balik. Bila dia hidup balik, dia bagi tahu, telah membunuh aku si Fulan bin si Fulan. Dia dah mati, dipukul dengan lembu tu. Kemudian orang yang mati itu hidup balik. Dan dia bagi tahu, sebenarnya yang bunuh aku orang ni, orang ni, orang ni. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi mereka ni dah pindah alam, tapi balik semula. Tuan-tuan ada gitu? Oh, kalau ada gitu hebat tuan-tuan. Mana ada? Dah pindah alam, kita tak boleh nak patah balik. Atas dunia ni boleh. Atas dunia ni, kita sekarang ni duduk kat masjid tak? Kita dari rumah, kita datang ke masjid, habis kita semayang apa semua, kita boleh balik rumah. Kemudian esok kita datang lagi, sebab kita hidup. Sebab kita hidup. Begitu juga kalau kita pergi kat pejabat. Pergi pejabat sampai pukul 5, orang pakat balik, kita pun balik semula. Nak balik, kita pun balik. Sebab sampai masa dah. Anak kita pergi sekolah. Dia pergi sekolah, habis pelajaran apa semua, time waktu sekolah, dia pun balik, kita pun ambil. Kadang-kadang tak boleh balik, kita minta balik juga. Doktor pun, kadang-kadang cikgu pun kesian sangat ni ada hal ni, dia pun bagi balik. Sebab apa? Esok boleh datang lagi. Anak kita masuk wad, bini kita masuk wad. Isteri saya masuk wad minggu sudah. Ni minggu ni masuk wad pula. Minggu sudah masuk wad, minta balik. Doktor kata tak sihat lagi ni, nak balik juga. Nak balik. Balik. Duduk kat rumah. Duduk 2 hari kat rumah. Masuk pula wad. Ni hari kedua, ketiga pula masuk dah. 2 minggu, jenuh tuan-tuan. Jadi nak cerita apa? Atas dunia ni kita boleh patah balik. Patah balik. Kita mengharapkan supaya kita keluar wad. Nak keluar. Boleh keluar. Tapi esok-esok kita duduk dalam liang. Esok-esok, hak depan tu. Depan ke belakang? Depan. Depan tu. Jiran-jiran kita, hak rumah tiang 2 tu. Kita pun lebih kurang juga. Esok-esok kita jadi jiran duduk situ. Kita pun bagi tahu malaikat, nak balik. Ya Allah, nak balik. Ada boleh balik? Tak boleh. Saya nak balik kejap je, bagi tahu malaikat. Nak balik kejap je, nak bagi wasiat pada anak bini, suruh anak bini semayang. Ada? Tak boleh. Nak balik kejap je, nak bagi tahu demo, bagi tahu pada anak, tutup aurat lah. Nak bagi tahu kawan-kawan, jangan buat zalim, jangan tipu. Tak boleh tuan-tuan. Justru bila datang sampai saat itu, la yastati'una tawsiyah. Manusia ini tidak dapat berpeluang untuk membuat sebarang pesanan. Wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka tidak boleh untuk balik semula. Bila begitu perjalanan kehidupan kita kena sedia bekal. Bila kita tak boleh nak balik, tak boleh nak gostan balik, kita kena sedia bekal. Bekal tu apa? Amal soleh lah. Melakukan kebaikan dan kebanyakan. Sebab tu bila kita semayang, kita buat kebaikan tu, lagi banyak tempat kita buat kebaikan, lagi bagus sebenarnya. Lagi elok. Ada ulama kata kalau boleh tempat sujud kita ni biar tempat yang banyak. Esok sujud belah sini, esok sana, esok sana. Maknanya banyak tempat. Sebab apa? Semua ni jadi saksi. Semua tempat-tempat ni menjadi saksi amalan kita. Kejap masuk pintu sana, kejap masuk pintu sana, kejap masuk pintu sana. Sebab apa? Nanti pintu sana kata, ya Allah, dia masuk melalui aku. Nanti pintu sana pun dia kata aku jadi saksi sini. Yang sana pun dia kata dia jadi saksi. Sebab perbuatan baik. Justru itu kena buat bekal. Bekal ni amal soleh, amal kebaikan, amal-amal kebajikan. Itulah bekal kita. Kalau kita pergi tak ada bekalan, habis kan? Macam tuan-tuan lah nak pergi ke kursus. Kursus apa? Kursus rumah tangga bahagia. Rumah tangga bahagia.
Kursus 2 minggu. Walaupun dah kahwin 25 tahun, buat kursus. Anjur kursus. Kursus rumah tangga bahagia. Kita pun pergilah kursus. Pergi kursus rumah tangga bahagia. Kita tahu kursus ni 2 minggu. Dalam tempoh 2 minggu ni, kita tak balik. Maka kita sediakan kelengkapan dan keperluan kita sepanjang tempoh 2 minggu tu. Semasa kursus. Sebab kalau kita tak ada bekalan, kalau tak ada persiapan untuk 2 minggu, susah. Takkan nak pakai baju sama, pakai baju selai je. Ataupun 2 helai je. Esok baju merah. Lusa biru. Lepas tu merah. Biru, biru, merah. Orang kata tak ada baju lain. Ke Mamat ni 2 minggu baju sama je. Pelik. Kita buat persiapan 2 minggu. Memang 2 minggu. Dengan baju kita, pakaian masa nak tidur, untuk mandi, dengan beruh gigi, ubat gigi apa semua. Ada orang khusus 2 minggu dia tak bawa beruh gigi. Ada? 2 minggu. Tak apalah, tak payah gosok gigi lah. 2 minggu. Ataupun dia bersangka baik, tak apalah, nanti tinggal sebilik dengan Pak Imam, boleh pinjam imam punya. Ada imam nak bagi. Ada imam nak bagi. Bukan benda lain pun, benda tahsinat, benda beruh gigi je. Pinjam, apa salahnya? Lepas aku pakai, imam pakai. Lepas imam pakai, aku pakai. Ada. Imam kata, aku pun tak bawa. Rupanya imam pun tak bawa juga. Nak kongsi lagu mana? Justru kita ni, bila tak bawa bekal, maka kita nak gantung kat siapa? Nak minta pada siapa? Takkan nak minta bekal pada orang. Orang pun belum tentu bekalan dia cukup. Kita hak pergi kursus ni pun kadang-kadang kita kata, tak apalah, mungkin kita boleh tumpang dengan kawan sebilik dengan kita. Kawan sebilik kita tu belum tentu dia pun cukup bekal dia. Akhirat esok, kalau kita tak cukup bekal, mungkin kita nak bergantung dengan orang tu, nak bergantung dengan orang ni, orang yang kita nak bergantung tu pun mungkin belum cukup dan mungkin dia pun tak cukup. Mu nak minta ke aku sebenarnya nak minta padamu. Habis. Bila dua-dua tak cukup, habis. Begitulah kita bila kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tak boleh nak balik, maka kena persediakan bekalan secukupnya. Bekalan itu ialah amal soleh. Dan Allah Ta'ala sebut, wa nufikha fis-sur fa izahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala. Allah bagi tahu balik. Tadi mereka tanya, bila kiamat, bila kiamat, bila kiamat? Allah Ta'ala bagi tahu, kiamat ni pasti akan datang sangkakala. Wa nufikha fis-sur, maka sudah tentu akan ditiupkan sangkakala. Nufikha, ditiupkan, dihembuskan sangkakala. Yang hembus tu malaikat. Malaikat tiupkan sangkakala. Fa izahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Menghidupkan orang-orang yang mati. Apabila berlaku yang demikian, maka semuanya akan bangkit keluar dari kubur masing-masing, bersegera menghadap Tuhannya. Bila ditiupkan sangkakala pertama, mati belaka. Tiup sangkakala kali kedua, bangkit pula. Ni Allah Ta'ala cerita. Dah habis mati semua ni, ditiupkan, bangkit pula. Sebab tu kalau kita tengok, Allah Ta'ala sebut, Faiza hum, maka apabila berlaku yang demikian, hum minal ajdas, semua mereka akan bangkit. Hari itu kita dah bincang, perkataan iza, dia maksud ketika. Iza bermaksud ketika. Faiza, maka ketika. Dan ketika itu Allah Ta'ala bawa perkataan iza, walaupun maksud dia ketika, tetapi sebenarnya benda tu benar-benar berlaku. Benda tu benar-benar berlaku. Kemudian bila benda tu berlaku, masa itulah manusia bangkit. Iza ni dia apabila, tetapi dia membawa maksud ianya benar-benar berlaku. Contoh Allah Ta'ala sebut, iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila, iza tu maksud apabila, tapi sebenarnya walaupun maksud apabila, benda tu pasti benar-benar akan berlaku. Apabila datangnya pertolongan Allah dan pembukaan, kamu akan tengok orang akan masuk ke dalam agama Allah ini afwaja, berduyun-duyun. Iza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah Ta'ala kata, bila kemenangan Allah sampai, pasti sampai kemenangan Allah, masa tu kamu akan tengok orang masuk Islam berduyun-duyun. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi ni Allah Ta'ala goncang, masa digoncang bumi ni, wa akhrajatil ardu athqalaha, maka bumi dia akan menghamburkan segala isi dia. Apa yang ada kat bumi ni keluar belaka, habis keluar belaka, termasuklah yang dah mati apa semua ni hidup balik, dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datangnya ajal mereka dan ketika tu datang, maka masa tu, saat tu tidak kurang dan tidak lambat dan tidak cepat, walaupun sesaat, walaupun sedetik. Jadi Allah Ta'ala sebut, apabila ditiupkan sangkakala, dihidupkan yang telah mati itu, faizahum minal ajdas. Perkataan ajdas ini bermaksud dia berasal dari dia bermaksud ialah kuburan. Ajdas ialah kubur. Ila rabbihim yansilun. Perkataan yansilun ini berasal daripada perkataan an-naslu. Yansilun daripada perkataan an-naslu. An-naslu asalnya ialah kain benang tenun. Kain benang yang ditenun. Kain benang yang ditenun ni dia ada bahagian atas, bahagian bawah. Yang bawah ni dia akan disambut dengan yang atas, dan dia terlalu cepat. Nak tenun ni, antara kain yang ditenun ni, atas bawah ni sangat cepat. Allah Ta'ala cerita, bila ditiupkan sangkakala dan bila manusia balik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bangkit daripada kubur mereka dalam keadaan cepat. Ila rabbihim yansilun, saling mula-mula mati, lepas mati hidup, dihidupkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni cerita dia. Manusia yang tanya bila kiamat, bila datang kiamat, mati, lepas mati tiup sangkakala hidup. Masa hidup itu, dibangkitkan itu, mereka akan berkata, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Masa dibangkitkan itu, pada ketika itu, orang-orang yang tidak percayakan hidup semula, mereka berkata, aduhai celakanya kami, siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang amat pemurah, dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Dalam ayat ni dia ada dua dialog. Dialog dia ialah orang yang bangkit dari kubur ni, dia tertanya-tanya sambil mereka mencelakakan diri sendiri apabila mereka diazab. Kita atas dunia ni, mana ada orang celakakan diri sendiri, dan memang dilarang untuk mencelakakan diri sendiri. Tapi mereka ni bangkit, mereka mencelakakan diri mereka sendiri. Ya wailana, celakanya kami. Atas dunia ni ada celakanya aku celaka. Oi, tak ada. Dia duduk berzikir, aku celaka. Tak ada orang, walaupun dia jahat, walaupun dia tak taat pada Allah, dia tidak menghina diri dia. Dan kita ni dilarang untuk menghina diri kita. Jangan hina diri kita. Justru Allah cerita mereka yang bangkit ni, bila dia bangkit, dia telah menghina diri sendiri. Mereka mencelakakan diri mereka sendiri. Orang-orang yang tak percaya hidup semula ni berkata, aduhai celakanya kami, ya wailana. Kemudian mereka bertanya, man ba'athana mim marqadina, siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami? Yang ni dialog dia. Sebab tu kita ngaji ikut hukum tajwidnya, dekat situ ada saktah. Kita kena berhenti sekejap, tapi tak boleh curi nafas. Kemudian sambung ayat selepas itu, haza ma wa'adar rahman
wa sadaqal mursalun. Yang kedua tu, lepas kita berhenti, kemudian yang haza itu ayat yang lain, ayat lain. Ayat lain ini dikatakan kepada mereka yang mencelakakan diri mereka, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang amat pemurah. Dikatakan ayat ni ayat lain, bukan ayat orang-orang yang tak percaya kepada kebangkitan dan juga kepada orang yang tak percaya tentang kebangkitan hari kiamat. Justru dikatakan kepada mereka, hadza ma wa'adar rahman, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang amat pemurah. Ni cerita Quran, tuan-tuan. Bila Quran cerita, kita kena percaya ke tidak? Kena percaya. Walaupun kita tak lalui lagi suasana itu, tapi cerita Quran, wajib kita percaya dan tak boleh tolak. Tak boleh tolak. Dalam Quran Allah Ta'ala kata bahawa mereka ni rasa macam tidur. Ya wailana man ba'athana mim marqadina. Siapa yang bangkitkan kami dari kubur? Kubur ni disebut marqadina. Marqadina ni tempat tidur. Dema dalam kubur tidur je ke? Bukan tidur, tapi dia sebagai satu istilah nak menceritakan manusia ni berbaring dan ditanam dalam kubur, seumpama seolah manusia atas dunia ni tidur, dia tak bergerak dan dia tak tahu apa-apa. Tuan-tuan sekarang ni jaga ke tidur? Nak tanya. Hak jaga tu jagalah, hak tidur tu tidurlah. Kalau dia jaga, dia tak tidur. Kalau dia tidur, dia jaga. Sama juga. Orang tu dihidup ke mati. Hidup atas dunia ni hidup. Esok bila keluar roh daripada jasad, matilah dia. Jasad ni dah tak ada roh, maka mati tanamlah dalam tu. Justru kita ni nampak orang yang mati tu macam orang tidur. Orang tidur ni dia tak tahu apa. Orang tidur dia tak tahu apa, dia tak sedar apa. Mimpi tu tengah tidur, dia tak tahu apa masa tu. Dia tak tahu apa. Masa mimpi, masa tidur tu memang tak tahu apa. Sebab itu diangkat taklif daripada antaranya orang gila, antaranya orang tidur, antaranya ialah kanak-kanak. Kanak-kanak tak kena taklif. Kemudian orang gila tak kena taklif, dia tak wajib semayang. Orang yang tidur sungguh lah. Bukan tidur celek batu dia tidur balik. Yang tu tak cik. Dia tidur memang tidur sungguh, sehingga terlepas waktu solat. Misal contoh, memang tak sedar. Orang kata tidur mati. Tidur tu macam mati dah. Maknanya tidur betul. Diangkat taklif. Dia tidak dibebankan dengan taklif. Justru tidur ni sebenarnya ialah seumpama mati ni seumpama manusia tidur. Kemudian mereka akan bangkit dan hidup semula sebagaimana bangun daripada tidur. Justru walaupun mereka ini disebut sebagai tidur, sebenarnya yang engkar, yang tak percaya, di dalam kubur mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada azab kubur, tuan-tuan. Bukan tak ada. Antaranya ialah Nabi ada cerita dalam hadis. Nabi menceritakan ada orang yang diazab dalam kubur sebab dia ada ibu bapa, kemudian dia tak buat baik kepada kedua ibu bapa dia. Ada orang yang diazab dalam kubur dengan sebab dosa lidah dia. Ada orang yang diazab dalam kubur kerana dia tidak bersih dalam mencuci najis dan juga kencing dia. Dia kencing dan dia tidak sucikan kencing, buang najis itu dengan cara yang betul, yang dia ni diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kubur. Justru kita ni kena ngaji bab taharah tu, ngaji betul-betul. Ngaji betul-betul. Dan sebab apa? Sebab kita akan mati. Bila kita mati, maka takut-takut amalan kita atas dunia ni Allah Ta'ala tak terima. Sebab apa? Sebab taharah kita tidak sempurna. Dia buang air, kemudian dia tak sempurna dalam mensucikan najis, kemudian dia datang bersembahyang, melakukan ibadah dalam keadaan dia bernajis. Rasa macam okey dah, tapi sebenarnya tubuh dia bernajis ataupun pakaiannya bernajis dan sebagainya.
maka benda ni akan menyebabkan manusia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kubur. Semua kita mati belaka. Hak muda dulu dah tua, jadi tua, kemudian mati. Ada orang tak dan tua, mati. Dulu kita sehat, kemudian kita jadi tak berapa sehat. Dulu kita kuat, sekarang tak berapa kuat. Dulu semua hitam, sekarang rambut putih, janggut putih, kening pun putih. Putih belaka dah. So kata rambut, janggut, kening, habis semua putih belaka dah. Memang sebagai tanda-tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kencing kuat, sekarang kencing tak berapa kuat. Saya kencing kuat ustaz. Pas kencing. Tu kuat kencing. Tapi kencing tak berapa kuat. Ada beza tu tuan-tuan. Kuat kencing dan kencing tu tak berapa kuat. Tak laju mana dah. Slow je macam paip sumbat. Dulu hebat. Macam paip bomba. Sekarang tapi kuat kencing. Tak ada benda. Tu tanda-tanda kelemahan, tanda lemahnya kita. Kita lemah, makin lama makin lemah, makin lemah. Dan semua ni mereka mengakui, mereka kata haza, inilah dia ma wa'adur rahman, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sifat Allah ni pemurah. Sifat Allah ni apa dia? Rahman, pemurah. Allah Ta'ala bagi belaka. Mu nak pangkat, Allah Ta'ala bagi. Nak jawatan, bagi. Nak bini ramai, Allah Ta'ala bagi bini ramai. Nak pitih banyak, pitih tak habis. Belana banyak, belana pitih. Duit saja hak dia belaka. Nak pengikut ramai, berjuta pengikut dia. Nak tukang sorak ramai, ramai tukang sorak. Nak bibik, 13 bibik dia. Bibik saja 13 orang. Semua ada. Tu belum kira driver, belum kira SU, sulit tak sulit. Semua ada. Semua ada. Allah Ta'ala bagi belaka. Sebab Allah bersifat Rahman. Nak macam-macam, nak pengaruh, nak bagi, nak ni, semua ada. Kuasa, semua ada. Sebab tu orang kata, orang bagi tahu. Orang bagi tahu, dia kata orang besar-besar ni, pen dia ada macam-macam jenis pen. Kita kat pejabat, orang minta kebenaran nikah. Kita pun tengok, semak dokumen lengkap apa semua, kita pun sign. Pen kita sama je. Luluskan tu pen sama je. Tak kira color biru ke color merah ke apa semua, dia bila diluluskan lepas tu sign cop, okey iyalah tu. Orang besar-besar atas tu pen demo lain-lain. Pen lain-lain. Dakwat pen tu menandakan permohonan disokong betul ataupun permohonan disokong hanya atas kertas. Ni orang bagi tahu. Tak apalah saya pecah rahsia malam ni. Kita ni mohon tanah ni 13 hektar mohon tanah, buat proposal apa semua gini hantar dekat orang besar pun semak. Dia manis mulut, cerita insya-Allah boleh saya tolong. Dia pun sign, disokong. Dia sokong, kita pun tengok proposal aku, permohonan aku disokong. Ada harapan ni. Tengok tak dapat. Kita pun menung macam mana bos besar sokong tapi tak dapat. Rupa-rupanya orang besar-besar ni biasanya dia ada 2 pen. Satu pen dari sudut dakwat dia tu cuma SU sulit dia yang faham. Dakwat ni memang disokong, memang sokong betul. Dakwat selain dakwat ni disokong atas kertas je. Tuan-tuan kena faham. Dia tak akan tulis tidak disokong. Tidak disokong, kita maki dia, kita marah, apalah aku buat kertas kerja punya cantik tak sokong. Kita pun tengok, sokong ni memang dapat, tak dapat, tak ada rezeki. Wallahu a'lam. Orang cerita. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan esok-esok jadi orang besar-besar pun tuan-tuan buat gitu juga. Datang, takkan nak tak sokong. Nanti orang kata apalah tak sokong. Kita kawan baik apa semua tak sokong. Tak boleh. Dari sudut menjaga hubungan tu. Tapi sebenarnya kadang-kadang yang membuat keputusan itu dia ada tanda dia. Pen itu pen sokong betul-betul ataupun pen sekadar sokong atas kertas. Wabillahi taufik. Baik tuan-tuan. Allah ni bersifat Maha Pemurah. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, dikatakan kepada mereka wasadaqal mursalun, dan benarlah berita yang disampaikan oleh rasul-rasul.
betul semua berita yang nabi-nabi, yang rasul-rasul sampaikan, semua betul. Tak ada yang nabi-nabi dan rasul-rasul tipu. Walaupun dalam Quran disebut sebagai ancaman-ancaman apa semua ni, tetapi manusia kena fikir ancaman itu sebenarnya adalah nikmat untuk manusia. Dibagi ingat kepada manusia, yang ni tak boleh, yang ni ada balasan buruk, yang ni Allah Ta'ala larang, yang ni akan mencelakakan kamu, yang ni kamu akan terima azab. Nampak macam ancaman. Walaupun nampak macam ancaman, sebenarnya itulah dia nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi pada manusia. Supaya bila manusia ikut perintah Allah, manusia akan dapat nikmat. Walaupun ni tak boleh. Macam kita lah, larang anak kita. Ni tak boleh, ni jangan, ni tak boleh, ni tak boleh. Ni peraturan dalam rumah. Nampak macam satu ancaman kepada kehidupan anak kita. Tapi sebenarnya, itu semua kalau diikuti, sebenarnya kita nak bagi keselamatan kepada anak-anak dalam rumah kita. Seterusnya Allah Ta'ala sebut, in kanat illa sayhatan wahidah. Hanyalah dengan berlakunya satu pekikan sahaja, maka faizahum jami'un ladaina muhdarun. Maka dengan serta-merta mereka dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Semuanya dibawa hadir, muhdarun, semua sekali. Dengan satu pekikan, dengan satu teriakan, manusia akan bangkit semula. Bukan sahaja bangkit, bahkan manusia akan dibawa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menerima balasan masing-masing. Dah bangkit hari akhirat, manusia akan terima balasan. Balasan itu Allah Ta'ala sebut, fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu tidak ada seorang yang akan dianiaya sedikit pun, dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang kamu telah kerjakan. Allah bagi tahu pada hari akhirat, ketika manusia dibangkitkan di hadapan Allah, masing-masing hadir di hadapan Allah, pada hari itu satu jiwa pun tidak akan dizalimi. Allah Ta'ala sebut, fal yawma la tuzlamu nafsun. Pada hari itu tidak akan dizalimi walaupun satu jiwa, syai'a, sedikit pun mereka tidak akan dizalimi. Allah turunkan Quran, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita isi kandungan Al-Quran, maka manusia kena ambil Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan. Quran bukan turun untuk binatang, bukan turun untuk lembu, bukan turun untuk kambing, bukan turun untuk ayam. Sebab tu ayam dia tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayam tiap-tiap hari dengar Quran, dia tetap sama macam ayam biasa. Tuan-tuan buat reban ayam, kemudian bubuh speaker, pasang lagu Abdul Rahman Sudaisi, Imam Masjidil Haram, hari-hari baca, kemudian ayam dengar, sambil-sambil makan dengar, duk makan-makan dengar ngaji. Tak buat maksiat ayam. Dengar aje. Dengan suara dengan suara serak-serak, sengau-sengau dia sikit-sikit tu. Ayam dia tak akan ambil manfaat. Dan ayam tak wajib ambil manfaat. Harga ayam tu pun sama. Dia tak boleh jual mahal. Kalau jual mahal lebih sikit, zalim. Masa tu kita kata, apa jadi mahal ayam ni? Ni ayam tahfiz, tuan dia kata. Mana boleh? Bukan kita tahfiz tak tahfiz. Ni ayam Imam Mekah, tak boleh. Dia sama je. Sebab bukan itu nilaian binatang. Tapi manusia berbeza. Kita sambung sekejap lepas azan Isyak. Baik muslimin muslimat sekalian, kita sambung sikit. Quran ni dia untuk manusia. Allah Ta'ala turunkan sebagai panduan bagi manusia, petunjuk bagi manusia. Sebab tu manusia yang ikut Quran, dia akan berjaya, mendapat nikmat Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Quran dia tak jemu. Dari dulu baca Fatihah dia ulang tak jemu. Baca Fatihah dengan taranum dia, kita tak akan rasa jemu. Kalau lagu baca ulang, tak lama jemu, boring. Sebulan boring.
Orang ngaji Quran, imam-imam Mekah, dengan ngaji dia, dengan suara dia, walaupun kita dengar suara dia tu ada serak-serak, lepas tu ada bunyi macam sengau-sengau sikit tu. Sengau-sengau dia tu bukan sengau dibuat-buat, dia semula jadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia bunyi-bunyi macam tu. Cuba kalau lagu, buat lagu sengau, sedap dengar. Engkau umpama bulan, sedap, macam apa benda, no? Dia jadi lain. Dia tak sama sebagaimana Quran. Quran ni mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Taala sebut pada hari akhirat, hari itu satu jiwa pun sedikit pun tidak akan dizalimi. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan mereka juga tidak akan dibalas melainkan apa amalan yang mereka kerjakan atas muka bumi ini. Allah Ta'ala balas manusia pula dalam keadaan Allah Ta'ala tidak zalim. Atas dunia ni mungkin ada orang menzalimi kita. Mungkin kita kena zalim. Macam tadilah kita tanya, ni kenapa ayam ni RM18 sekilo ni? Biasa ayam RM7.5, RM7.9 pun habis-habis. Ni ayam tahfiz ustaz. Oh, jual kat ustaz ayam tahfiz juga. Kita rasa zalim sungguh, jual ke aku ayam RM18 sekilo. Padahal tak ada apa-apa pun. Justru kita rasa kita dizalimi. Atas dunia ni kita dizalimi, kita tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa. Tapi di hari akhirat manusia sedikit pun tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tak nak sentuhlah berkaitan dengan isu-isu negara mutakhir ini, sehari dua ini. Tetapi kalau ikut kaedah hukum Islam sangat adil. Prinsip asasnya ada digariskan di dalam agama. Ada orang kata macam mana ni, takkanlah dia tak mandi 3 hari 3 malam nak simpan bukti. Kan cerita-cerita macam tu. Ni suatu benda yang orang kata telah menzalimi manusia. Islam dia tidak begitu. Islam dia telah meletakkan asas bagi manusia, pertimbangan yang sangat adil mengikut hukum Islam. Dalam masalah tuduhan-tuduhan yang seumpama itu, dia termasuk di dalam salah satu perkara yang terkandung dalam hukum had ataupun hukum hudud. Termasuk dalam jenayah qazaf, yang menuduh dia mesti membawa 4 saksi. Kalau gagal membawa 4 saksi, maka dia diboleh jatuhkan hukuman qazaf, menuduh orang tanpa bukti. Dan Islam telah menunjukkan cara. Zaman Saidina Ali, kisah yang sangat masyhur bila Saidina Ali kehilangan baju besinya ketika perang. Kemudian dia melihat seorang Yahudi telah mengambil dan memakai baju besi milik dia. Masa tu dia khalifah. Didakwa Yahudi ni, bawa ke muka pengadilan. Dan ketika itu yang menjadi qadi, yang dilantik menjadi hakimnya ialah Shuraih Al-Kindi, seorang ulama di kalangan tabi'in. Dia tak sempat dengan sahabat, dia tak sempat dengan Rasulullah, tapi dia sempat dengan sahabat-sahabat Nabi. Shuraih ni walaupun umurnya masih muda, seorang yang sangat warak walaupun dia muda. Ada ulama kata masa tu umur dia baru 17 tahun. Umur baru 17 tahun. Ibarat kata baru lepas SPM, baru dapat kerja lah barangkali. Tak confirm lagi pun. Gitulah lebih kurang. Yang menjadi yang tukang dakwa baju besi itu ialah Saidina Ali. Siapa? Khalifah. Yang curi, yang didakwa ialah Yahudi, kerana Yahudi ni didakwa mencuri, mengambil baju besi milik khalifah. Yang jadi hakim Shuraih, umur 17 tahun, budak beringuh lagi ya. Orang kata gitu. Tapi dia memegang prinsip asas Islam yang Nabi ajar. Nabi ajar kata al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Keterangan-keterangan dan bukti-bukti mesti ditunjukkan oleh orang yang mendakwa, dan sumpah bagi orang yang engkar. Yang didakwa dia kena sumpah, dia kata begini. Itu dia prinsip asasnya. Lalu Shuraih minta, mana keterangan kamu wahai khalifah?
Al-bayyinatu ya Amirul Mukminin. Mana keterangan kamu yang kamu dakwa bahawa baju besi itu milik kamu? Ali kata tu saya punya, tapi saya tak boleh nak bagi tahulah macam mana saya punya. Macam mana bukti dia? Saya pun susahlah. Siapa saksi kamu? Diminta saksi. Ali kata aku boleh datangkan saksi. Anak aku Hasan. Syureh kata dia anak kamu, aku tak boleh terima saksi kamu. Yang akhirnya Syureh buat keputusan bahawa baju besi ini, wahai Amirul Mukminin, aku tak boleh nak bagi keputusan ini baju besi kamu, dan baju besi ini aku putuskan milik Yahudi tersebut. Yahudi ni bila dapat baju besi ni, kemudian daripada keputusan mahkamah itu, dia datang pada Sayyidina Ali, dia buka baju ni, dia bagi kepada Amirul Mukminin. Wahai Ali, ambillah baju besi ini. Sesungguhnya aku mengucap hari ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebab adilnya Islam. Sebab Islam ni adil, maka Yahudi ni masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia serah balik. Memang wahai Ali, baju ni aku ambil bila mana dia terjatuh daripada kamu ketika mana perang. Dia pun bagi tahu, inilah dia adilnya Islam. Walaupun kamu khalifah, tapi hukum Islam, undang-undang Islam meletakkan prinsip yang sangat adil. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Sayyidina Ali kata, oleh kerana mudah Islam, aku hadiahkan baju besi ni padamu. Dia dapat juga baju besi itu. Kemuliaan Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita supaya tegakkan keadilan itu. Jadi atas dunia ni, kalau manusia tidak dapat diadili, dengan seadil-adilnya manusia akan diadili di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu tak ada siapa boleh bohong. Masa tu tak ada siapa yang boleh menolak dakwaan-dakwaan yang dibuat, fakta-fakta yang ada di sisi malaikat. Masa tu malaikat tengok balik, baca balik sekian, gini. Tiba-tiba kita nak kerentong malaikat lagi. Malaikat kata, mu atas dunia tipu dah, takkan akhirat nak nipu juga. Tebok malaikat kata, takkan sampai akhirat pun nak menipu juga. Ni fakta-fakta dia, malaikat tak menipu sikit pun. Justru Allah Ta'ala kata, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Masa itu tidak ada satu nyawa pun, tidak ada satu pun akan dizalimi walaupun sedikit. Dan lepas ni Allah Ta'ala akan cerita tentang ahli-ahli syurga yang mereka ini mendapat nikmat dan juga rahmat, serta mendapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salam ni, salamun qaulam min rabbir rahim. Allah Ta'ala mengucapkan salam. Ada orang Allah Ta'ala ucapkan salam direct. Khadijah radhiyallahu anha, Nabi balik, Nabi bagi tahu, wahai Khadijah, assalam yukri'ukis salam. Nabi bagi tahu, wahai Khadijah, sesungguhnya Allah yang bersifat assalam telah menyampaikan salam kepada kamu, wahai Khadijah. Assalam yukri'ukis salam. Allah yang bernama As-Salam itu, yang maha mengasihani itu, dia menyampaikan salam kepada engkau, wahai Khadijah. Guru saya itu menceritakan ketika dia baca Yasin sampai pada salamun qaulam mir rabbir rahim. Masa tu mak dia meninggal dunia. Mak dia nazak, dia baca Yasin sampai salamun qaulam mir rabbir rahim. Mak dia habis umur. Ada manusia yang dapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akan datang kita akan membicarakan ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang ahli-ahli syurga yang beroleh rahmat dan nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mohon maaf kasar bahasa, salah cakap dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir